Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Sufi Adaha bin Muhammad Noor S56133 dari kumpulan 15. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang kefahaman berkaitan dengan autisma. Berikut adalah nama ahli kumpulan kami. Isi kandungan. 1. Pengenalan kepada autisma. Definisi autism. Istilah autism berasal daripada bahasa Yunani iaitu etios, yang secara amnya digunakan untuk merujuk kepada siapa pun yang kepercayaannya bertentangan dengan agama dan pemahaman. Autism juga berasal dari bahasa Arab iaitu al-ilhad, yang bermaksud falsafah yang menidakkan kewujudan Tuhan sebagai pencipta yang mutlak. Autism adalah sebuah pandangan falsafah yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan ataupun penolakan terhadap theism iaitu kepercayaan kepada dewa-dewi. Autism juga satu fahaman yang menolak akan kewujudan Tuhan dan alam gaib, kerana bagi mereka menganggap alam gaib termasuk dalam fitrah kehidupan. Penganut ateis boleh dikira berdasarkan penolakan atau kurangnya kepercayaan kepada agama atau Tuhan. Autism terbina atas dasar kebencian dan kebebasan sepenuhnya daripada agama. Ada yang menolak kewujudan Tuhan, ada yang menolak agama, dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudannya. Konsep autism. Konsep autism terbahagi kepada 3, iaitu perkembangan teknologi dan sains, faktor moraliti dan fahaman sosial progresif. Perkembangan teknologi dan sains. Dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan untuk menghadapi kesusahan dalam kehidupan seharian. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang sains juga membolehkan manusia menjawab kebanyakan misteri alam semesta yang dahulunya memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan. Seterusnya, faktor moraliti. Faktor moraliti adalah golongan etis percaya bahawa moral tidak perlu wujud daripada perasaan takut terhadap neraka ataupun ganjaran daripada syurga. Mereka menganggap bahawa kebolehan manusia untuk berlaku baik atau sebaliknya. Etis juga tidak memerlukan Tuhan dan benda gaib sebagai teras pemahaman tentang agama. Akhir sekali, fahaman sosial progresif. Fahaman ini menganggap adat dan norma hidup dalam masyarakat merupakan satu perkara yang boleh berubah mengikut peredaran masa. Masyarakat ini menerima nilai pembaruan dan menolak perkara yang konservatif. Mereka menganggap agama adalah satu pemberi ubah kepada masyarakat, dan bagi mereka, orang yang kuat berpegang dengan agama adalah golongan yang konservatif dan merupakan satu nilai yang sangat negatif dalam masyarakat mereka. Terdapat beberapa ciri-ciri autism. Antaranya ialah jarang mengucap syukur. Oleh kerana mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka jarang mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak pernah mengutamakan pengucapan Alhamdulillah, bersyukur atau memuji Tuhan. Menurut mereka, mereka akan berterima kasih kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang yang benar. Seterusnya ialah tidak percaya konsep kekal abadi. Etis tidak mempercayai bahawa adanya alam selepas kematian iaitu alam barzakh. Banyak daripada mereka mengatakan bahawa hidup ini akan benar-benar berakhir setelah individu tersebut meninggal dunia. Mereka berpendapat sekiranya seseorang individu itu meninggal dunia, dia akan dihidupkan semula selepas kematiannya. Seterusnya, ciri-ciri autism adalah tergila-gila akan ilmu pengetahuan. Kita sentiasa mencari ilmu dan suka merapatkan hubungan dengan Allah SWT dengan mempelajari ilmu yang mendekatkan diri kita dengannya seperti ilmu Islam. Bagi autis pula, mereka pula lebih mencintai sains dan fokus pada ilmu pengetahuan semata-mata. Kerana alasan ini, banyak pemimpin dunia melabelkan individu seperti ini sebagai autis. Dan terakhir, tidak percaya dengan benda gaib. Kebanyakan etis menggunakan logik mereka untuk melihat dunia ini. Secara logiknya, mereka tidak percaya akan benda-benda gaib seperti syurga, neraka, jin dan sebagainya. Malah menolak. Mereka juga tidak percaya akan hal-hal keagamaan disebabkan oleh perasaan tidak percaya kepada Tuhan membuat-buat di dalam diri mereka. Di sini saya telah
telah menyenaraikan dua tokoh terbesar di dalam pemahaman etism. Yang pertama ialah Karl Marx. Beliau dilahirkan pada 1818 di Trier, Jerman. Beliau seorang ahli falsafah politik berbahasa Jerman dan ahli ekonomi. Dan bagi pemahaman beliau ialah beliau minat terhadap makna atau tujuan hidup manusia, bukannya hakikat sains atau metafizik atau tentang alam semesta. Oleh sebab itu, pengalaman subjektif dianggap lebih penting daripada hakikat objektif. Beliau juga minat terhadap kebebasan individu sebagai ciri kemanusiaannya yang paling penting dan istimewa. Seterusnya, tokoh yang bernama Friedrich Nietzsche dilahirkan pada 1844 di Prussia, Jerman. Beliau adalah seorang eksistensialis yang bermaksud mempunyai minat dalam membahaskan isu ketuhanan sehingga mengundang kepada kontroversi. Pengertian God is dead adalah Tuhan dalam konteks agama Kristian di Eropah yang dianggap kepercayaan yang salah. Beliau menyatakan bahawa kehidupan di dunia ini kadang-kadang kabur, sentiasa berasa tertekan, bimbang dan tidak bermakna. Oleh sebab itu, manusia perlu mencari asas tertentu untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. 2. Amalan etisma di Malaysia. Contoh amalan etism di Malaysia. Golongan etis tidak mempunyai atau mempraktikkan sebarang amalan. Mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan dan menolak bahawa Tuhan itu wujud. Hal ini kerana mereka memegang pada pandangan yang mengatakan bahawa sains tidak membuktikan kewujudan Tuhan. Pandangan ulama silam terhadap etism. Dalam dunia Islam, etism bukanlah satu ancaman yang besar dari sudut sosial dan intelektual sehingga kebangkitan aliran Dahriyun pada abad ke-8. Mereka adalah empiris yang percaya semua ilmu hanya boleh dicapai melalui panca indera. Mereka percaya bahawa kosmos adalah bersifat abadi dan tercipta daripada 4 elemen yang bertanggungjawab terhadap semua yang wujud. Bagi mereka, semua benda tercipta dengan sendiri tanpa pencipta. Tempat berlaku etism di Malaysia. Terdapat laporan mengatakan bahawa sebuah pertubuhan etis yang berbekalan di luar negara dinamakan sebagai Etis Republic. Pertubuhan ini telah mengadakan sebuah perjumpaan di Kuala Lumpur. Pertubuhan Etis Republic diasaskan oleh Armin Nawawi, iaitu seorang yang dilahirkan di dalam keluarga Muslim liberal di Tehran, Iran. Foto berkaitan penganjuran Etis Republic telah dimuat naik ke laman sosial media Facebook rasmi yang bernama Etis Republic. Wakil Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dasuki juga telah mengadakan penyelidikan dan mendesak penglibatan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebab menyangkut umat Islam yang ada di Malaysia. Di sini, kami sertakan beberapa keratan akhbar berkaitan dengan amalan etism di Malaysia. 3. Isu etisma di Malaysia. Sejauh mana amalan ini menjadi isu di Malaysia? Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi tulang belakang terhadap amalan yang mengarut ini. Yang pertama ialah salah faham agama. Pendidikan dan persekitaran sosial tidak sihat menyumbang kepada didikan moral dan agama yang lemah. Oleh itu, banyak berlakunya kes yang melibatkan individu maupun kumpulan yang memperalatkan sentimen agama dan bertindak di luar syarat hidup beragama. Yang kedua, sosial dan politik. Gejala sosial budaya segelintir penganut yang mengamalkan sikap benci-membenci dan was-was terhadap agama lain. Sikap belia yang rendah terhadap pemikiran tidak beragama tidak dipengaruhi daripada latar belakang belia. Walau bagaimanapun, aspek umur mempengaruhi sikap belia terhadap pemikiran yang tidak beragama. Seterusnya, psikologi bagi individu yang tidak mempercayai Tuhan. Perasaan bingung dan kacau bilau serta hilang ketenteraman jiwa dan hati. Rasa keluh kesah yang tidak reda. Apabila ditimpa kesusahan, dia akan keluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, dia akan bersifat kedekut. Kehendak untuk membalas dendam dan jiwa yang dahagakan kepuasan pada setiap sesuatu yang wujud. Yang terakhir, krisis ilmu pengetahuan yang menafikan kemungkinan manusia boleh mencapai ilmu pengetahuan di tahap ilmi al-yakin, ain al-yakin dan al-yakin.
Oleh itu terdapat beberapa ilmu yang pandangan peribadi ada kepribadian sendiri, iaitu lebih dikenali sebagai subjektivisme pada perubahan dan kepentingan kedudukan sosial, ekonomi dan politik, jantina, relativisme dan pada perubahan sejarah, historisisme. 4. Cara menangani autisma di Malaysia. Oleh itu, Malaysia berusaha untuk menangani masalah ini melalui beberapa cara, yang antaranya ialah falsafah pendidikan negara. Setiap individu perlu dididik dari segi rohani dengan menerapkan pendidikan agama berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan yang mengutamakan sikap tolak ansur sesama sendiri. Setiap individu juga perlu mempunyai kelebihan dan membimbing individu lain jika di dalam kesusahan. Setiap individu haruslah menerapkan nilai-nilai murni yang dinyatakan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Setiap individu juga perlu mempunyai akhlak yang mulia dan jati diri yang kuat agar dapat memberikan keharmonian dalam kehidupan sejagat berteraskan ilmu falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, setiap individu hendaklah mempunyai sikap bertanggungjawab bagi mengimbangi individu yang memerlukan bantuan. Antara pegangan prinsip rukun negara yang pertama diperkukuhkan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Badan-badan dakwah seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) perlu mengadakan forum yang membincangkan kepentingan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Oleh itu, media elektronik seperti televisyen dan media cetak seperti Surat Khabar perlu menyediakan kolom artikel keagamaan oleh agamawan terkenal tanah air seperti Ustaz Abid Liu dan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Prinsip rukun negara yang keempat diperkuat kuasaan, iaitu kedaulatan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang yang diperlukan untuk menteras kegiatan autisma yang semakin berleluasa di negara kita dengan mengenakan denda ataupun hukuman penjara yang setimpal dengan golongan autisma. Golongan autisma telah melanggar sistem perundangan negara dengan menyebarkan ajaran yang tidak berketuhanan dan menyalahi prinsip-prinsip Islam. Perlembagaan negara hanya menjamin kebebasan beragama, bukan kebebasan untuk tidak beragama. Sumber rujukan. Sekian, terima kasih.